Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sudah beberapa bulan berlalu sejak saya memuat naik video review saya berkenaan dengan DJI Mavic Mini. Kepada sesiapa yang masih belum lagi menonton video tersebut, anda boleh pergi kepada kad di atas ini untuk melihat apa pendapat saya berkenaan dengan DJI Mavic Mini ini. Untuk masa beberapa bulan saya berkesempatan untuk menerbangkan drone ini di beberapa tempat dan ketika bercuti untuk suka-suka mengisi masa lapang. Pendapat saya seperti yang saya katakan dalam video tersebut masih sama. Saya secara keseluruhannya sangat berpuas hati dengan kemampuan Mavic Mini ini. Namun ada satu perkara yang saya rasa semua orang setuju, iaitu berkenaan dengan kemampuan isyarat Wi-Fi untuk DJI Mavic Mini ini. Isyarat Wi-Fi untuk drone ini adalah agak lemah dan selalu kita menghadapi isu kehilangan isyarat ketika sedang menerbangkan drone ini. Untuk makluman, drone saya ini adalah versi CE. Ada kawan-kawan yang bertanya, Mavic Mini versi mana yang saya guna dan perbezaan di antara versi CE dan versi FCC. CE dan FCC ini adalah singkatan kepada nama agensi yang mengawal selia peralatan elektronik dan komunikasi yang memancarkan frekuensi radio seperti Wi-Fi. FCC adalah agensi yang berpusat di Amerika Syarikat, manakala CE pula adalah agensi daripada Eropah. Apakah perbezaan paling utama di antara model CE dan model FCC? So, perbezaannya adalah dari segi frekuensi dan juga kekuatan transmisi di antara kedua-dua model ini. Seperti yang dapat kita lihat di sini, model CE mempunyai dua frekuensi utama iaitu 2.4 GHz dan juga 5.8 GHz. Kedua-dua frekuensi ini boleh digunakan secara automatik dan juga boleh kita kawal secara manual. Manakala versi FCC pula ia hanya mempunyai satu frekuensi iaitu 5.8 GHz. Apakah yang menyebabkan versi FCC ini boleh pergi lebih jauh sehingga 4 km? Jadi kita lihat kepada kekuatan transmisi 30 desibel miliwatt. Untuk model CE pada frekuensi 2.4 GHz dan kekuatan frekuensi 19 desibel miliwatt, jarak maksimum yang boleh dia pergi adalah 2 km. Dan untuk frekuensi 5.8 14 desibel miliwatt, jarak maksimumnya adalah hanya 500 meter. Untuk mengubah frekuensi drone versi CE, tukar channel mode kepada manual. Channel 1 hingga 13 adalah untuk frekuensi 2.4 GHz, manakala channel 149 hingga 165 untuk frekuensi 5.8 GHz. Pilih mana-mana channel yang stabil dalam kumpulan frekuensi yang kita mahu dan frekuensi sudah bertukar. Dalam video yang sebelumnya, dalam ujian jarak yang kita buat, saya berjaya mencapai jarak sehingga 1400 meter. Itu adalah satu situasi ideal kerana tiada pencemaran Wi-Fi di sana sebab kita terbangkan drone di kawasan laut luas. Bagaimana pula kemampuan isyarat Wi-Fi drone ini jika kita terbangkan di kawasan yang mempunyai kebarangkalian pencemaran Wi-Fi yang tinggi, seperti contoh kawasan perumahan, kawasan-kawasan yang punya banyak bangunan atau yang banyak penduduk. Hari ini kita akan melihat sama ada Wi-Fi pollution tersebut boleh memberikan kesan kepada prestasi isyarat Mavic Mini ini. Apa yang kita nak buat hari ini, kita akan terbangkan drone. Kita bukan nak tengok berapa jauh drone ini boleh pergi. Saya akan tetapkan satu jarak dan kita akan terbangkan drone ini. Kita mau lihat sama ada drone ini boleh sampai ke destinasi yang kita tetapkan. Saya akan terbangkan drone ini di satu kawasan air terjun di kaki Bukit Larut, Taiping. Sekarang ni saya berada di Taman Botani Perak, Taman Tasik, Taiping. Kita lihat adakah drone ini mampu untuk sampai ke kawasan air terjun tersebut. Bagaimana dengan kestabilan signal Wi-Fi dalam proses untuk drone ini sampai ke sana. Okey, saya akan terbangkan drone ke arah sini. So, jaraknya di sini lebih kurang 1 kilometer dan kita dapat lihat di belakang ni ada sekolah. So, dan juga ada kawasan perumahan. Kita jangka kita akan menghadapi masalah dari segi pencemaran Wi-Fi. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Drone baru saja berlepas. Buat masa ni perjalanan drone adalah lancar tanpa gangguan isyarat.
Notifikasi isyarat lemah pertama pada jarak 244 meter, namun isyarat kembali stabil dengan pantas. Kehilangan isyarat alat kawalan jauh buat kali pertama pada jarak 844 meter. Drone tidak responsif pada kawalan dan kita telah kehilangan video feed sepenuhnya pada jarak 844 meter. Mode failsafe telah diaktifkan, drone dikawal secara automatik untuk kembali ke home point. Namun failsafe mode boleh dipintas dengan menekan tanda X merah di sebelah kiri untuk membatalkan fungsi return to home. Fungsi return to home hanya boleh dibatalkan apabila isyarat Wi-Fi sudah kembali. Ini adalah percubaan kedua saya untuk sampai ke destinasi air terjun seperti yang dapat kita lihat. Drone telah melepasi jarak 844 meter. Kehilangan isyarat pada jarak 860 meter, namun ia kembali pulih. Dan kehilangan isyarat Wi-Fi sepenuhnya pada jarak 878 meter dan ketinggian 99 meter. Saya telah memintas fungsi return to home sekali lagi untuk percubaan yang ketiga. Kali ini drone kehilangan isyarat Wi-Fi pada jarak yang lebih dekat, iaitu cuma 742 meter. Saya telah kembali ke home point dan terbang semula. Kali ini dengan pendekatan laluan yang berbeza. Setakat ini pada jarak lebih kurang 600 meter, isyarat Wi-Fi masih lagi stabil. Dan kita telah melangkaui jarak asal di mana kita kehilangan isyarat Wi-Fi. Kehilangan isyarat Wi-Fi pada jarak 890 meter, namun dia kembali pulih. Drone telah melangkau jarak 1000 meter. Isyarat Wi-Fi masih lagi stabil ketika ini. Pada jarak 1013 meter, saya mengambil keputusan untuk membawa drone kembali ke home point. Jadi ini adalah untuk mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini berlaku. Kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan penerbangan tadi adalah kestabilan isyarat Wi-Fi adalah bergantung kepada pemilihan persekitaran dan juga laluan yang kita ambil ketika menerbangkan drone. Andaian saya adalah dalam 3 penerbangan pertama, saya menggunakan laluan yang sama di mana terdapat kebarangkalian gangguan isyarat Wi-Fi daripada peralatan elektronik dan juga telekomunikasi yang digunakan oleh penduduk sekitar. Manakala untuk penerbangan yang terakhir, saya telah mengambil satu laluan yang ada kemungkinan kurang kepadatan penduduk di situ. Gangguan isyarat Wi-Fi jauh berkurangan yang membolehkan drone terbang lebih jauh. Berdasarkan pemerhatian tadi, perancangan persekitaran dan laluan di mana drone diterbangkan adalah sangat penting untuk memastikan pengalaman yang baik agar kita tidak sentiasa memikirkan kebarangkalian berlaku kemalangan ataupun kehilangan drone yang kita telah laburkan sejumlah wang yang signifikan. Sebelum saya mengakhiri video untuk kali ini, saya ingin maklumkan kepada anda yang saya baru saja menerima signal booster atau range extender untuk remote control drone. Jadi untuk video yang akan datang, kita akan lihat sama ada signal booster ini
dapat meningkatkan kestabilan isyarat Wi-Fi drone dan juga kita akan lihat sama ada ia mampu untuk meningkatkan jarak yang mampu dicapai oleh DJI Mavic Mini ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika anda merasakan bahawa maklumat yang saya sampaikan di sini berguna, sila like dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih.